Alhamdulillah. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alright, okay, alhamdulillah. Okay. So untuk sesi malam ni kita dia bukan sesi yang orang kata terlalu serius, dia lebih kepada nak menyelesaikan masalah-masalah dan kalau boleh sesi ni cikgu open lah. Macam ni Puan Rin dan juga Tuan Ashraf boleh memperkenalkan diri dulu, tengah bisnes apa halangan sekarang, dan daripada situlah insyaAllah cikgu akan share macam mana nak bantu you all both lah. Okay, siapa nak mulakan dulu boleh, mana-mana pun boleh. Okay, sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Hazrin binti Sultan Makmur. Biasa orang panggil saya Rin lah. Okay. Saya berumur dalam 40. And then sekarang ni saya run business, actually business Amway. Okay. Tahun ni dah masuk tahun yang ke-7. Okay. Dan kami full time lah. Okay. Amway, Amway business owners, sama dengan husband. Okay. And then, okay, actually masalah dia dalam tim kami ni yang paling ketara sangat adalah dalam masalah untuk contoh misal katalah ada orang, kebanyakannya ramai yang offer nak join business Amway ni, tetapi bila kita tunjukkan jalan step by step, ada yang susah nak follow. Okay. Start daripada, sebab yang ni kan majority sekarang ni majority business online kan, 100% online. So apa yang saya tahu saya akan share lah, share dengan diorang lah kebanyakannya. Tapi itulah nak menggerakkan diorang ambil tindakan langkah pertama tu agak payah sangat. Okay. Actually saya memang dah ada 3 leader bawah saya. Okay. And then yang 3 leader tu dah boleh berdikari lah. Okay. Okay, so yang tu saya tak ada masalah lah. Dari segi nak bantu tim diorang sajalah untuk grow. Okay. So sekarang ni untuk saya next, untuk saya melangkah lebih jauh, saya perlu ada beberapa orang leader di bawah saya lah. Saya perlu sayakan seberapa ramai lah kalau nak, terpulang pada saya. So target saya sekarang ni saya nak capaikan mereka. Saya ada target lah bila dalam masa beberapa tahun ni, tahun depan saya nak jayakan dalam lebih kurang dalam 3 orang leader. So dekat sini lah yang bila yang baru-baru nak mula ni, actually diorang dah ada percentage lah, sebab dalam business ni ada pencapaian bar percentage. And then ada yang paling tinggi pun dah lah 15%. Actually kita orang panggil tahap yang tertinggi adalah 21% lah. So 15% tu pun dia macam suang-suang kuku juga. Bila kita push baru nak buat kan. Actually dah terang banyak kali pun maksudnya bukan kita tak faham keadaan dia sibuk semua kan dengan anak, dengan family, sebab kita pun sibuk kat dengan anak, dengan family semua kan. Tapi bila kita, itulah masalahnya, bila push baru nak buat. So yang untuk Rin ni, pertama sekali sekarang ni ada berapa ramai tu yang tak aktif tu, Rin? Actually yang saya dah list down, dah shortlisted.
untuk beberapa, at least ada dalam 10 orang sebenarnya. Okay. Yang maksudnya yang register direct under saya lah. Okay. Sebab saya sebelum nak pergi ke bawah, saya tengok saya punya direct line dulu, front line saya dulu. So bila front line saya ada yang tak buat, saya akan pergi ke bawah lah. Okay. So sekarang ni front line saya ada 10, lebih kurang 10 orang ke 12 orang macam tu. Dekat dalam tu lah yang ada, dalam ramai-ramai tu lah ada yang 15%, and then ada yang turun naik lah. Dia punya pencapaian. So kali ni macam susah sikit lah. Yang masa first batch dulu agak senang sikit saya nak approve juran. Tapi kali ni macam rasa saya pening kepala lah cikgu. Okey, faham. Cikgu faham. Okey, cikgu nak tanya soalan yang kedua lah sebelum cikgu jawab yang tu dulu. Yang kedua ni adalah untuk first batch dulu, apa yang beza yang first batch dengan yang sekarang? Apa beza? Apa benda yang Rin buat dulu tapi yang untuk sekarang ni Rin tak buat proses tu, ataupun Rin ada tertinggal apa-apa ke, ataupun dia just nak tahulah. Kalau Rin kata proses sama tu mungkin masalah dia lain. Agak-agak apa yang membezakan dua batch ni? Actually sama je. Dia punya proses je, apa yang saya train untuk first batch sama je. Cuma attitude diorang lah. Maksudnya attitude untuk first batch ni diorang terima seadanya. Maksudnya apa yang saya sarankan untuk buat, apa yang saya tunjukkan jalan, diorang semua buat on the spot. Diorang cepat bertindak lah. Walaupun waktu first batch tu ada yang baru nak bermula, tapi diorang ambil langkah tindakan yang awal, yang cepat. So yang kali ni macam sama juga proses je. Saya bagi tahu macam ni. Tapi macam saya kali ni agak letih sikit lah saya. Okey, dia kat sini dia pertama sekali kita nak dapatkan orang yang berkualiti ni, dia ada dia punya hint-hint dia untuk dapatkan orang berkualiti ni. So mungkin yang kali pertama tu kebetulan Rin dapat orang macam tu. Tapi bila yang kali kedua ni Rin buat proses yang sama tapi Rin dapat orang yang berbeza. So caranya adalah untuk kita baiki benda ni adalah Rin kena dapatkan orang baru. Rin kena maksudnya buat rekrutmen barulah. Sebab kalau orang sedia ada ni, dia ada satu kepercayaan dalam diri dia. So bila dia dah melalui, so dia ada kepercayaan dia sendiri yang kita susah nak ubah dia punya belief system dia. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita rekrut yang baru. Tapi yang baru ni kita lebih alert tentang, pertama tadi Rin highlight lah, Rin nak yang attitude macam mana. Okey, ni cikgu, ini kita panggil filter lah. Okey, filter. Ini kita panggil filter. So kalau dalam bab assistant agent, proses ni akan berlaku sebelum kita rekrut lagi. Okey, sebelum kita rekrut. Okey. So untuk filter ni, apa yang kita nak filter? Contohnya macam 3 leader Rin yang bagus sekarang ni, diorang ni karakter diorang macam mana? Apa karakter diorang? Setiap seorang ni? Yang sama lah antara tiga-tiga tu, apa yang sama? Kesungguhan diorang dan big why diorang lah. Kesungguhan. Maksudnya diorang memang ada komitmen lah. Betul tak? Yes. Betul. Okay. So maksudnya bila Rin nak buat dapatkan tim yang baru, syarat yang pertama adalah komit. Okay. Maksudnya komit. Macam cikgu pun baru je buat filter, baru je masuk tim batch kedua untuk satu produk. Biasanya dalam filtering ni cikgu share sikit lah apa yang cikgu filter. Cikgu akan filter tiga kali, Rin. Pertama cikgu akan filter dekat iklan. Okay. Cikgu buat iklan, cikgu kata
siapa yang berminat untuk jadi tim cikgu sekian, cikgu akan jemput hadir sesi Zoom. Cikgu akan bagi tahulah masa sekian. Okay. So contoh, cikgu bagi iklan tu, biasanya akan ramai lah. Saya nak tu ramai lah. Biasanya lah. Okay. Orang yang nak ni biasanya hari tu yang batch kedua ni kita dapat 62 orang yang nak. Yang nak join. Okay. So itu filter cikgu yang pertama. Maksudnya akan ada lah cakap, cikgu saya tak boleh hadir lah sesi Zoom tu, saya kerja lah, saya tu lah, saya ni lah, macam-macam lah. Saya tak perasan lah mesej cikgu, ni macam-macam lah. Kita ignore je. So, kedua cikgu filter kat mana? Masa cikgu buat Zoom. Okay? Okay. Masa cikgu buat Zoom ni, daripada yang iklan ni minatnya ada 100 lebih orang. 100 lebih. Cikgu tak ingat 100 berapa. So lebih kurang 100 orang. Yang join Zoom ni pula 62 je daripada 100 tu. Biasanya memang result cikgu 50% lah yang akan join Zoom. Biasanya, normally lah. Okay, daripada 62 ni, yang stay sampai ke habis session Zoom tu dalam 42 orang. Ini data cikgu. So dalam Zoom ni cikgu akan explain. Untuk jadi tim cikgu ni, pertama cikgu nak orang tu ada masa untuk buat bisnes. Ada masa. So bukan maksudnya dia tak ada masa. So ciri yang pertama cikgu nak dia boleh spend masa. Okay. Dan kita nak dia verify lah dia spend masa pukul berapa, apa semua. Okay. Yang kedua, ciri yang cikgu nak adalah orang yang ada laptop. Bukan sahaja handphone lah di rumah. Sebab cikgu punya tim ni, kami kadang-kadang banyak guna messenger. Bila kita menggunakan messenger, bila kita tengok kat mobile, ada certain function dekat mobile ni dia tak keluar dekat untuk messenger. That's why lah kenapa kita letak syarat tu kena ada laptop. Faham tak? Maksudnya kita tak nak proses tu jadi complicated nanti bila dia kata saya tak ada laptop ni apa semua. Okay. Kan kita maksudnya kat sini proses filter tu apa yang kita nak. Okay. Yang ketiga, apa yang cikgu cakap, ada masa, ada laptop. Lepas tu cikgu cakap, okay, cikgu akan buat training khas yang mana masuk kepada cikgu punya tim ni. Training ni akan berlaku untuk 5 hari yang pertama ni adalah setiap hari. Cikgu akan bagi tahulah pukul 9 suku sampai pukul 11 suku setiap hari mulai Isnin depan. So kalau anda yang plan nak join tim cikgu boleh hadir sesi ni, okey. Okey, yang kedua adalah cikgu kata kita akan buat training juga seminggu sekali selepas dia dah masuk, selepas dia habis program 5 hari berturut-turut untuk yang orang baru tu. And then setiap minggu dia wajib join kita punya training setiap hari Rabu pukul 9 suku hingga 11 ataupun 12 pagi. Lebih kurang macam tu. So, cikgu cakap dalam Zoom tu dan cikgu bagi tahulah dalam Zoom tu untuk jadi tim cikgu ni apa bonus yang dia bakal dapat jugalah benda-benda benefit tu kita ceritalah dalam Zoom tu. Okay, lepas tu apa yang berlaku cikgu buat, filter yang ketiga adalah cikgu buat Google Form. Okay. Cikgu buat Google Form, cikgu bagi tahu okey siapa-siapa yang committed, ada masa, ada laptop, boleh hadir training cikgu untuk 5 hari pertama tanpa skip dan boleh hadir meeting weekly dengan cikgu setiap Rabu, boleh isi borang ni untuk ke sesi interview. Maksudnya cikgu tak terima semua orang. So dalam borang Google Form ni, diorang akan isilah. Kat situ cikgu akan tanya kenapa nak buat bisnes. Cikgu tanya soalan yang agak kritikal lah. Apa
apa kesulitan yang paling berat lah pernah alami. Dan cikgu tanya masa untuk buat bisnes daripada pukul berapa ke pukul berapa, cikgu minta dia tulis spesifik. Oh, Okey. Lepas tu apa cabaran dalam life dia? Lebih kurang macam itulah. Ada few soalan-soalan yang simple je. So diorang akan isi borang. Okey, bila diorang isi borang, cikgu akan buat filter yang keempat ni melalui interview. So macam hari tu yang isi borang ni daripada 42 orang yang tengok sampai yang dekat Zoom sampai habis ni, yang isi borang ni 24 orang. 24. Lebih kurang 24. Yang cikgu pilih untuk interview 13 orang. Oh, Maksudnya kenapa yang lain cikgu tak pilih? Pertama adalah komitmen lah masa. Bila dia tulis masa dia free tu, which is kita boleh nampak lah tak berapa sesuai dengan kita apa semua. Okey, contohlah dalam masa tu, and then cikgu panggil untuk interview. Masa interview ni cikgu just nak confirm apa yang berlaku pada dia. Contohnya macam Rin. Okey, cikgu akan tanyalah Rin tulis kat sini masa free Rin. Sebab Rin suri rumah. Rin kata Rin free daripada pukul 9 hingga pukul 10 malam. Okey, macam mana aktiviti harian Rin? And dia akan cakap lah, pagi cikgu sekarang ni PDPR. Kalau tak saya akan ambil hantar anak. Macam itulah. Kita nak tahu dia punya daily dia tu supaya kita mudah supaya kita tahu dia boleh handle ke tak boleh handle. Sebab daripada apa yang dia cerita tu kita dah boleh nampak dia boleh, dia tak boleh. So daripada interview 13 orang ni lebih kurang 8 orang lah yang kita select. Tapi kita offer 5 orang dulu. Kita orang untuk next batch kita akan offer lagi, sebab yang kita limitkan ni bukan apa, sebab ada a few faktor lah yang kita limitkan. So ini proses yang cikgu buat. So filter ni memang ketat lah, cikgu buat filter ni memang ketat sebab kita tak nak yang lepas tu bila cikgu dah pilih 5 orang ni, ada yang PM cikgu kenapa saya tak terpilih apa semua. So ada yang feedback macam tu lah, ada yang bertanya, ada tiga orang juga kot yang bertanya. So kita bagi tahulah reason dia sebab apa. Maksudnya kita tak allow semua orang untuk masuk kita punya team. So inilah proses dia. Kalau cara cikgu dan apa yang berlaku hari pertama closing, mereka dah mula close. Walaupun orang baru. Sebab apa kita dah pilih tadi, and then kita dah susun training kita. Jadi solution untuk Rin adalah yang lama tu Rin buat macam biasa, tapi untuk yang baru ni mungkin Rin kena filter sikit lah mengikut apa yang Rin nak. Contohlah kalau Rin selesa dengan orang perempuan, so Rin filter lah tim Rin nak yang perempuan. Apa yang kita nak, apa yang kita nak, proses macam mana. Jadi bila kita dah filter awal-awal, so kita boleh nampak lah daripada attitude, komitmen, apa semua kita boleh nampak. Faham. Tapi kalau macam yang untuk yang sedia ada ni kan, yang untuk sedia ada ni, orang. kita boleh trigger dia bila yang baru ni beri result. Cara dia adalah Rin kena dapatkan yang baru dan train yang baru. Bila yang baru ni ada result, so yang result ni Rin bagi tahu yang lama tu. Yang ada orang yang tak nak buat ni. Rin cakap, okey, ni tim baru, saya ni mereka dah dapat result. You all saya dah bagi lama tapi you all tak buat. Maksudnya kena asingkan lah Kena asingkan supaya biar dia nampak perbezaan bila buat dengan tak buat. Jadi kat situ mungkin dia akan rasa tergugat lah. Cara dia macam tu lah.
Kalau kita cakap dengan dia, dia macam anak-anak kita juga tim ni. Kalau kita cakap jangan, dia tak boleh. Dia tak boleh. Ni manusia punya sikap psikologinya, dia tak boleh. Jadi kita jangan banyak cakap, kita buat bagi dapat hasil, kita tunjuk hasil je. Sebab kalau kita cakap lebih-lebih, tim dia takkan seronok. Kenapa asyik nak kena push ni? Dia tak suka. Ada benda-benda yang dia tak suka. Sebenarnya kita push pun bukan untuk kita, untuk dia kan. Tapi kalau cikgu memang tak push tim. Oh ya, macam mana cikgu buat push tu? Rasa macam saya kita ada sebab apa? Bila cikgu dah filter ni, hari pertama training cikgu akan bagi mindset apa semua. Cikgu dah ubah belief system dia. Yes. Bila dia masuk, cikgu ubah belief system dia. Bila cikgu dah ubah belief system dia, so dia akan selesai lah. Dia akan buat kerja without kita suruh. Dan benda ni berlaku macam ni real ni. Ni Sabtu Ahad pun dia orang buat ni. Sabtu Ahad padahal cuti. Dia orang buat. Dia orang update. Dia orang buat closing apa semua. Kita bagi optional pada tim. Kalau dia orang nak buat, silakan. Kadang-kadang sampai pukul 12 malam. Kadang-kadang cikgu pula kena cakap, Korang dah pukul 12 ni. Korang tidur boleh tak? Sambung besok. Masih duduk ligat lagi, duduk closing dekat. Kita tahulah sebab dalam group tu dia duduk communicate lagi dengan yang lain-lain kan. Sampai macam tu. So dia punya, so bendanya adalah kita nak develop people ni tak sama dengan kita nak develop benda lain. Jadi kita kena pilih mana yang boleh, agak-agak boleh follow kita lah. Agak-agak boleh follow kita. So bila kita dah bagi tahu rule-rule kita, dia dah ready. Dah ready. Kena masuk meeting. Kena masuk training. Dia dah ada expectation dah pada kita. Bila dia dah ada expectation pada kita, benda tu akan jadi mudah. Dia tak akan cakap, cikgu saya tak boleh join lah. Hari ni saya kena macam tim cikgu yang macam cikgu macam alasan. Setakat ni cikgu tak pernah terima alasan daripada tim. Macam tim kami sendiri yang cikgu closing ni kan. Kadang-kadang kita buat contohlah malam ni. Malam ni hari ni hari cuti. Dan cikgu tak paksa tim untuk join sesi ni. Tapi biasanya tim akan join. Sebab dia nak belajar, dia nak tahu apa yang beri pada klien ni. Supaya mudah nak sync. Tapi kalau ikutkan hari bekerja, hari ni bukan hari bekerja. Hari-hari ada. Dan cikgu tak paksa tim. Cikgu tak paksa. Jenis cikgu tak paksa, tapi cikgu banyaklah proses dia adalah salah satunya kita ubah belief kita punya tim. Kita ada rule-rule dia. Dia hormat time kita hormat time dia. Macam sekarang tim cikgu closing ni semua perempuan. Okay, kecuali HOD lah. So biasalah sekarang ni PDPR. So biasanya diorang akan buat kerja selepas PDPR anak. Diorang buat start pagi tu, tapi tak boleh nak utilize maksimum lah. Kadang handphone, device pun, yelah kalau anak 2-3 orang kat rumah kan, of course akan terpakai kita punya device juga. So biasanya memang cikgu faham situasi tu. Jadi tak ada cikgu nak cari dia orang pagi-pagi ke urgent ke. Sebab kita faham. Sebab anak pun kat rumah. Biasanya walaupun dia orang siri rumah, tapi dia orang hantar anak sekolah, anak boleh hantar taska. Itu benda yang berbeza. So isu RIN ni adalah dekat situ. So kalau boleh kita kena filter diorang ni sebelum diorang masuk kepada kita punya team lagi. Bila dia dah masuk macam ni, macam yang batch yang dah berlaku sekarang, kita nak ubah dia susah. Dulu Puan Rin ni tak ada pun macam ni. Dia akan banyak benda dia pertikaikan. Contohlah kita nak buat a new rule ke apa ke kan. Dia akan ada banyak benda yang dia pertikaikan Rin.
So kita tak boleh nak eksperimen dengan diorang. So kita kena ambil orang baru dan kita train orang baru tu dengan ni, bila dah sukses orang baru ni, and then kita share apa yang orang baru ni masuk. Contoh dia masuk minggu pertama, dah dapat sale, and then benda ni akan menggugat lah. Sebab yang apa ni, actually macam bisnes kita orang ni, orang mindset dia orang MLM kan, tapi actually dia not more to macam sistem piramid tu semua. So maksudnya diorang, bila diorang join tu, contoh orang yang baru ni, dia yang saya filter sekarang ni lah, tapi tak adalah se-filter macam cikgu kan, sebab tak ada ilmu lagi. Yang baru nak join ni, dalam minggu ni ada yang offer nak join, diorang first thing, diorang memang nak join ahli MBA Business Owner, nak join Abo tu, and then diorang offer diri sendirilah. Dia cakap berminat nak buat. Sedangkan lepas tu boleh, tak ada masalah. Cuma apa yang tim kami ajar, bila orang tu dia nak buat, and then kita, yang ni daripada atas-atas lah ajar kan, kita kena fahamkan diorang business plan Amway ni. Business plan Amway tu bagus. Betul, kita kena fahamkan. Tapi sebelum kita fahamkan tu, kita tanya dia dulu kenapa dia nak buat. Silap lah, silap. Kena maksudnya dia macam ni, dia macam kita nak jual produk juga. Kita tak boleh cerita pasal produk awal-awal. Kita kena tahu dia apa problem dia dulu. Kenapa dia datang cari kita. Dan bila kita tahu problem-problem tu, then barulah kita kat situ cakap akak cakap akak nak buat bisnes ni sebab akak tak ada pendapatan langsung sekarang. Betul? Okey. So akak akan bagi komitmen, betul? Okey. So untuk jika akak serius nak buat income dengan Amway ni dia ada plan tersendiri yang mungkin akak rasa benda ni agak tapi just explain lah pada dia. Okay, so sebelum ni jangan terus pergi benda tu. So just find out daripada dia dulu. Find out daripada dia dulu. So bila kita find out daripada dia, kita nampak dia ni boleh pergi ke tak boleh pergi. Okay, so kalau kita nampak dia boleh pergi, okay, so kita cakap lah, okay, dalam baru kita masuk, okay, plan Amway ni ada banyak. Akak nak buat, akak nak terus macam jadikan full time boleh. Tapi untuk jadikan full time ni, of course benda yang penting yang akak perlu faham adalah akak perlu faham plan business Amway ni macam mana. So boleh tak saya explain pada akak kalau betul-betul akak nak tahulah. So barulah orang tu dia macam ni, bila kita nak cakap something kepada orang, dia kena orang tu bersedia. Kalau dia tak bersedia, kita cakap macam kita curah air kat dalam keladi lah. Dia dengar tapi tak tahu ke mana. Tak tahu masuk ke tidak. Which is membazir lah waktu kita dengan orang-orang macam tu. Sebab tu kadang-kadang orang petikai juga, macam kami pun orang petikai, cikgu kenapa benda ni tak bagi free apa semua macam-macam lah. Inilah sebab dia. Sebab dia salah satu adalah ilmu ni datang dengan beradab. So bila kita nak dapat ilmu ni, kita kena menuntut. So ada beza pelajar dengan penuntut. Kalau pelajar, dia nak kita ajar dia. Kalau orang yang menuntut ilmu ni, dia datang dengan adab, dia nak menuntut ilmu tu. So benda tu berbeza. So bila dia nak menuntut, dia akan proses cara menuntut. So insya-Allah dia akan dapat. Tu benda. Lepas tu kedua adalah ilmu ni bukan boleh ditabur-tabur. Dia bukan boleh ditabur-tabur, maksudnya kita boleh cakap, kita boleh buat live apa semua, kita boleh. Tu konten yang bagus, tapi ada certain-certainnya dia tak boleh diterima oleh semua orang dan tak semua orang pun sudi nak dengar apa yang kita cakap. Jadi it's better than kita bagi tahu pada yang nak. Bila kita bagi tahu pada yang nak, okay, so dia akan mula ambil apa yang kita cakap dan dia akan works the plan lah, apa yang kita rancang pada dia. Macam cikgu akan cerita, okay, so ini dan sampai satu
ketika diorang memang tak sabar nak buat benda tu, walaupun kita tak bagi pun lagi, kita masih di peringkat untuk bagi diorang believe je dulu. So benda ni lah yang berlaku pada tim. So bila benda ni berlaku pada tim, insya-Allah tim ni akan konsisten dengan kita dan insya-Allah dia akan lama dengan kita dan dia mula happy lah. Kita pun sama-sama happy dengan dia lah sebab kita dah meshkan pada peringkat awal lagi. Faham. So kita jangan terburu-buru sangat bila jangan terburu-buru. Macam kadang-kadang memanglah bila orang nak jadi kita punya team member ni, semua orang akan seronok. Tak ada siapa yang tak seronok. Tapi itulah bendanya. Even kalau cikgu macam nak buka kelas ke apa semua pun memang kita filter. Siapa yang memenuhi kita punya syarat and then kita on. Sebab apa? Kalau tak memenuhi syarat, dia akan tak jadi. Sebab saya nak offer kelas closing tu pun actually saya tak ada keyakinan sebenarnya sebelum ni. Actually dah lama dah survey. Saya macam tak ada keyakinan diorang ni boleh bagi komitmen betul-betul atau tidak. Tapi saya dah buat list dia lah dah. Tapi tanya je dia orang. Kena tanya dia orang. Tanya macam mana cikgu? Patutnya kena tanya. Korang rasa kalau korang belajar closing ni boleh improve tak income korang? Kalau dia macam kata tak, maksudnya dia belum faham lagi lah tu. Bab closing tu apa. Kalau dia bab closing pun dia tak faham, kita cakap pun dia tak nampak value kelas. Bila dia tak nampak value kelas, dia rasa macam kita push dia dan kemungkinan besar dia akan join kelas tu sebab kita push dia. Dan benda ni tak jadi Harin. Dia akan back balik pada kita. First kita memang kena bagi dia nampak value. Dan kalau dia kata betul-betul kalau belajar closing ni memang mungkin boleh naik sale. Korang rasa penting tak nak belajar benda ni? Maksudnya kena tanya dia. Okay. Kalau saya plan nak arrange untuk korang nak tak? Tapi ada commitment fee lah. Macam tu. Cuba tanya. Kita kena bagi mindset yang betul. Sebab kita nak dapat sesuatu, memang apa yang cikgu belajar dengan guru cikgu, begitulah. Apa sahaja kena komitmen. Kalau kita sendiri tak ada komitmen, memang bak kata salah seorang lah dalam circle cikgu cakap, bagilah bapak strategi ke, bapak segala teknik ke, tak gerak, tak berjalan, tak gerak, tergerak. Macam itulah. Sebab dia sendiri tak ready. So kita duk sumbat banyak sangat, dia jadi overload. Bila overload, last sekali dia tak buat apa-apa pun. So kita sebagai cumanya kat sini yang cikgu actually mungkin nak kata saya terror sangat dalam online marketing ni, tak jugalah. Saya pun banyak sangat yang nak kena belajar kan. Saya nampak tim saya ni macam diorang start dekat online marketing juga. Online marketing kan, macam dari segi copywriting tu semua kan, mungkin sebab kami sebenarnya macam kami diajar, macam saya dulu first batch, kami diajar kita orang just duplicate apa yang upline buat. Maksudnya nak copywriting apa tu semua kita sendiri kena belajar lah. Tapi mostly memang duplicate je lah apa yang upline ajar tu. Dia memang betul duplicate. Dulu MWay ni dia memang offline banyak. So sekarang dah berubah. So sekarang nak tak nak online. So kalau dia tak nak move untuk belajar online, memang jadi stuck lah kat situ. So kalau halangan terbesar dia online, dia kena pecah halangan tu dulu. Selagi tak pecah halangan tu, macam cikgu cakap tadi lah, bagi apa saja tak jadi. Sebab dia sendiri tak ready. Dan dia kena faham keadaan ke depan ni memang banyak dah company yang offline pun memang tukar kepada online platform. Sebab apa?
So benda ni rasa dia orang dah boleh fikir dah sekarang ni Rin. Kalau dia orang tak nampak lagi tak tahulah. Allahu alam lah. Kan? Dengan keadaan sekarang ni memang online marketing, online punya closing ni nak kena belajar dan nak kena improve skill ni. So nak improve skill ni tak ada cara lain lah. Memang kena belajar, upgrade diri. So kalau diorang tak ready, diorang buatlah cara lama tu. Tapi nak dapat result macam orang lain dapat, takkan dapat lah. Sebab cara lama sekarang ni macam mana nak implement. So benda ni macam Rin sendiri pun always maksudnya kena keep in update lah. Keep in update. Lepas tu bila kita jadi leader ni, kita adalah role model. Orang akan duplicate apa yang kita buat. Jadi untuk proses dapat duplicate ni bukan senang. Kadang-kadang kalau macam recruitment ni 2-3 kali kita buat proses baru kita boleh duplicate proses. Sebab mungkin batch yang pertama ada benda lain yang tak betul. Batch 2 kita betul yang tu, ada benda lain pula lagi yang tak okey. Batch ketiga baru kita nampak macam ada kesempurnaan. And then ada proses untuk kita SOP yang kita nak copy and paste. Macam yang cikgu cerita tadi, cikgu memang dah tahu proses ni. Dan kita duplicate setiap kali recruitment yang kita buat. Sebab kita dah tahu proses dia. Sebab kita dah tahu success rate kita berapa. So itu mudah cikgu nak cakap. Tapi kalau Rin tak ada catatan lagi. So Rin kena start catatan sekarang lah. Kita buat recruitment, okey peringkat ni berapa orang. Dan bila kita boleh baca success rate ni, dan mudah kita nak proses duplicate. Ya, baru nampak ah. So maksudnya dia prosesnya sama untuk mana-mana bisnes sahaja. Cuma dia kena berbeza mengikut niche dan apa yang kita buat. Mungkin dekat cikgu sesuai, dekat Rin tak sesuai. Macam tu. Dia bukan benda tu salah. Kita kena cari kesesuaian apa yang kita nak. Macam Rin lah kalau so guideline lah. Guideline. Apa yang kita nak buat. Dan benda dalam bisnes, SOP bisnes ni, benda ni kita try and error. Kalau dapat result yang bagus, and then kita duplicate. Kalau tak dapat result, walaupun macam dapat result tapi result tu tak bagus, kita kena kaji apa yang tak bagusnya. What's wrong? Apa yang berlaku? Apa yang tak okey? Okey. Bila tak okey tu okey. Oh, ada masalah kat sini. Okey, next batch nanti aku nak baiki yang ni. Dan kita tengoklah pula result next batch. So daripada situ, then benda tu akan make it better. And then one day kita akan dapat satu formula lah. Macam yang cikgu share dalam kelas ni, sebab cikgu dah testing banyak kali. So inilah formula dia. So apa yang cikgu ajar itu. Apa yang cikgu buat itu yang cikgu ajar. Kena praktikkan lah. Sesuaikanlah dengan bisnes masing-masing. Macam itulah. Okey Rin, selesai. Selesai Okey, cikgu nak berpindah kepada Tuan Ashraf. Tuan Ashraf dengar ke? Ya, dengar. Okey, boleh Tuan Ashraf boleh share bisnes apa benda yang tuan nak minta? Okey, saya Ashraf, umur 29 dan saya sebenarnya dalam bidang bisnes ni saya baru sangat. Okey. Dan untuk masalah sekarang saya minta maaf lah, saya rasa bukan saya masalah dengan customer tapi masalah saya sendiri. Okey, faham. Saya macam mana? Sebab saya bukan 100% pada bisnes, sebab baru jadi saya ada lagi kerja, cuma saya join ni just untuk ada kerja hakiki lah. Ada kerja hakiki lah. Sebelum ni kira saya dah dapat kerja yang apa yang saya nak, baru dapat. Baru Jadi, dapat. Okay. Baru dapat. Baru dapat tu itulah kalau ikutkan lepas saya join itu ingat nak fokus mungkin dalam sebulan ni. Okey, saya punya bisnes tu insurans. Insurans, okey. AIA, okey.
Okey, saya ingatkan nak fokus lah nak dapat customer banyak, tapi sebab tiba-tiba lepas 1 hari 2 hari yang saya join ni, saya dapat kerja baru, jadi saya kena Fokus kerja. fokus kat kerja. Jadi saya lepas pada tu saya stop terus. Jadi tak Okey. boleh. Bukan stop Okey. terus, maknanya saya nak buat, cuma perlukan masa sikit sebab yang kerja baru ni lebih kepada lukis macam engineer program. Saya kena depan PC lah, maknanya saya kena belajar banyak lagi untuk repair balik sebab saya baru masuk yang saya punya bidang yang saya minat. Sebelum ni saya technician, just sekarang dah dapat yang kerja engineer. Jadi dia kena fokus sikit lah. Jadi bukan saya tak nak bisnes, saya suka nak, cuma tak boleh nak fokus lagi. Faham. So apa yang Ashraf nak cikgu advice ni? Itulah saya sendiri pun tak tahu apa sebenarnya masalah. Cuma masalah sendiri dia, tak boleh nak. Okey, cikgu nak faham. Okey. Untuk pengetahuan Ashraf pun cikgu pun bidang electrical engineering. So mungkin apa yang Ashraf explain tu cikgu faham. Okey, begini. Sekarang ni prioriti Ashraf yang pertama adalah dekat kerja yang Ashraf baru dapat. Betul? Betul ya. So sebelum ni yang baru buat AIA tu dah ada klien ke belum? Dah ada lah. Ada. Tapi ada berapa orang klien? 3 orang tu pun sebab family. Jadi dia orang paling rapat, jadi senang lah untuk pergi kepada next step tu. Perlukan cara lagi. Okey, macam ni. Buat masa ni sebab gini, Ashraf lelaki dia beza dengan kami ni kaum Hawa. Kaum Hawa ni dia boleh buat kerja multitask. Orang lelaki dia memang akan execute satu benda at one time, satu je. Betul. So dia tak boleh buat dua-dua. Jadi pertama, cikgu punya nasihat pada Ashraf, fokuskan kerja baru Ashraf tu. Okey. Ashraf kerja ni weekday ataupun masuk juga Sabtu Ahad? Normal office hour. Normal hour. Okey, kalau normal hour, waktu Sabtu Ahad ni mungkin kalau macam yang 3 orang tu existing customer tu adalah family, maksudnya just keep update pada dia orang lah. Adik-beradik ke, saudara mara ke, macam mana yang tiga orang tu? 3 orang tu dah ambil siap dah, cuma just next satu, paling kurang pun target saya mungkin 2 orang untuk 1 bulan sebab saya part time je. Kalau full time memang kena banyak jugalah. Okey, macam ni. So untuk peringkat awal ni Ashraf cuba ambil satu hari apa hujung minggu yang Ashraf nak buat untuk AIA ni? Kalau boleh bukan hujung minggu, kalau macam mana kerja sampai pukul 5 mungkin malam tu kalau sempat. Kalau tak ada kerja, kalau kerja yang ni dah settle, memang saya nak follow up dengan malam. Yang malam lah. Malam boleh, tapi set lah malam bila, malam apa. Dia kena ada set baru jadi. Kalau kata nanti free, dia tak jadi. Macam contoh cikgu sendiri pun kalau kelas, cikgu ada tiga malam je yang cikgu mengajar. Malam lain cikgu rest. Contoh malam ni sebab hari Jumaat, hari tu cikgu ada hal lain meeting tiba-tiba ada. Jadi cikgu tak boleh nak elak. Kekutkan malam ni memang malam cikgu cuti. Tapi sebab cikgu dah janji, so kita akan gunalah reserve time kita. So maksudnya kalau Ashraf plan nak buat malam, cikgu cadangkan 2 malam cukup lah. Malam lain tu rest dengan family lah. Guna je. Maksudnya cakap kat family, cakap kalau ada anak isteri, bagi tahu. Malam ni saya nak fokus buat untuk AIA. Bagi tahu malam bila. Contoh nak ambil Selasa malam dengan Khamis malam contohlah, ataupun Rabu malam. Ambil 2 hari cukup untuk peringkat awal ni. So maksudnya time tu lah nak plan, nak buat iklan ke apa ke, guna masa tu je. Jadi tak pening kepala lah. Okey, faham.
Okey, jadi tak pening kepala. Jadi cuba konsisten dulu. Lepas tu target lah macam tadi Ashraf target 2 orang sebulan. Okey lah, boleh lah kalau nak 2 orang tak susah mana pun sebenarnya tu. Okey, tak susah mana pun. Kita bagi masa kita, masa bekerja kita. So waktu lain tu kita fokus kerja yang hakiki, and then malam yang kita dah assignkan untuk kita nak buat AIA tu, dan kita buat prosesnya. Mungkin kita nak belajar asal AIA ke, kan AIA pun banyak benda gak nak kena tahu ke apa ke. Tak kira. Ya, Benda yang Ashraf dah set 2 jam contohlah. Isnin malam 2 jam. So pukul 8 sampai 10, oh malam ni nak buat untuk AIA. So tak kira apa saja yang berkaitan dengan AIA, buat. Set lah maksudnya. At least 2 hari, 2 malam cukup lah. Ataupun kalau nak lebih pun dalam 3 malam cukup lah. Okay. Sebab kita bekerja ni, dia akan jadi penat nanti. Bila otak penat ni, dia lain nak kerja pun. Dia kena rest. Kalau macam cikgu selang-seli. Isnin malam cikgu ada kelas. Biasanya Isnin malam, Rabu malam, Khamis malam. Tu je. Lain-lain, kalau orang minta macam mana pun biasanya memang tak buat. Memang tak buat. Sebab kita ni tak boleh zalim pada diri kita. Sebab diri kita ni dia perlu rehat juga. Betul. So bila kita tak rehat nanti, tak cukup rehat, dia banyak benda akan mengganggu lah, terutama kesihatan lah. So cikgu punya advice untuk Ashraf, untuk kerja baru yang minat tu teruskan. Yang untuk AI ini allocatekan masa. Okey, faham. Allocate masa. Contohlah AIA ni pun kadang-kadang dia orang pun ada buat grup-grup training juga kan? Ya, dia ada macam untuk last talk apa semua, memang dia ada lah dia punya tarikh hari dia. So nanti tengoklah, cubalah match jadual tu dengan jadual Ashraf sekali. Okey. Sebab dia orang pun rasanya mostly dia orang buat malam gak sekarang ni pun. Ada yang malam, ada yang tengah hari. Ada yang malam, ada yang tengah hari. So yang tengah hari tu dah memang tak boleh lah. Buka iPad bagi dia jalan. Buka je, dengar tak kan? Tak sempat. So itulah maksudnya, buat apa yang Ashraf buat, tapi itulah bagi masa macam tu. Cuba tengok, sebab benda ni dia bila kita buat suatu benda, dia kena ada konsisten dan istiqamah. InsyaAllah baru akan jadi. Walaupun contoh kita dah set 2 hari seminggu, itu pun kita tak jadi 2 hari. Tu jadi problem lah. Betul. Okey, ada lagi daripada Ashraf? Rasa tak ada lah, saya cuba yang tu je lah. Okey, terima kasih. Okay, Rin, sama. ada soalan lagi, Rin? Rin ada soalan? Sebenarnya banyak saya. Masalah diri saya pun ada, tim pun ada. Tak apa kot, yang ni untuk kalau yang ni masalah diri, selesai masalah diri dulu, tim. Rin. Actually masalah diri ni tak ada sangat lah. Cuma kadang-kadang saya ni terlalu, tu yang bila cikgu cakap tadi zalim diri kan. saya terlalu macam ni nak cakap mengejar. Obsessed mengejar. Sebab bila kita tengok macam, yelah, bila kita tengok pencapaian orang lain, actually saya ni kira dah okey dah sebenarnya. Saya dah capai satu tahap yang kira selesa. Kira selesa lah. Cuma bila orang dah capai, yelah macam dia dah yang saya kurang selesa bila orang lain dah dapat jayakan lebih ramai orang tau. Ramai leader. So saya rasa tercabar. Saya rasa tercabar dan saya nak juga macam tu. Dan saya terlalu obses sampai setiap hari memang kadang-kadang tak ada waktu rehat pun. Sebab tapi hari ni lah saya rasa letih sangat sebab hari ni saya rasa macam aku nak rehat lah hari ni. Duk cakap dengan Ana nak cuti
Yelah buat MW, nak cuti buat MW tapi tak cuti-cuti. Dia dalam kerja, okey, ni bila kita buat satu kerja, tak kira lah kerja apa, kita perlu ada life balance. Life balance. Dan life balance kita. Okey, pertama adalah kita ada masa, semua orang ada masa 24 jam je. Okey, masa 24 jam ni kita kena bagi kepada 3 keadaan. So kalau 24 jam kita bagi 3, dia jadi 8. 8, 8, betul tak? Okey, faham. So ni kerja. Kerja 8 jam. Ini adalah tidur 8 jam. Okey, yang ini adalah ibadah. Ibadah dan juga rehat ataupun kita panggil riadah. Riadah ni family lah banyakkannya. So ini antara benda yang kita perlu balance kan. So kita kena ada tidur yang cukup. Kalau kita nak kurangkan tidur, ada setengah orang 6 jam pun okey. Okey. So kita tak boleh waktu riadah ni kita ada hak-hak family kita yang kita kena jaga. Contohlah, kita ni isteri. Memang ini hak suami kita ni masa ni. So kalau kita guna hak suami kita ni untuk benda-benda yang tak sepatutnya, ini juga tak akan memberi result yang baik untuk kita. Contoh itu adalah hak untuk kita ziarah mak ayah kita. Tapi kita tak tunai. Tak jadi juga. So kita kerja kuat, hanya kerja kuat. Penat sia-sia lah. So dalam kerja, dalam urusan harian kita kena atur 3 ni. Terutamanya ini bagi isteri lah. Terutama bagi isteri, hak suami nombor 1. Bisnes tu dah jadi nombor 2 selepas hak suami. So benda ni kita kena titik berat lah. Lepas tu kita ada anak-anak, hak anak-anak kita. Hak ibu bapa kita. Itu antara benda-benda yang menyokong kita. Kalau macam Ashraf, dia lelaki, lain. Tapi dia isteri dan anak-anak di bawah dia. Tapi yang menuntut hak kepada Ashraf adalah mak ayah Ashraf. Kalau Ashraf ada lagi mak ayah. So dia kena ada masa untuk parent. Ada masa untuk parent. So macam kita kena ada masa untuk anak. Kena ada masa untuk family. So bila kita tak meletakkan masa ni dengan baik dan kita jangka, kita usaha keras, kita work hard, tapi kita tak dapat capai apa yang kita nak. Kedua adalah apa-apa kalau benda yang kita kejar biasa tak dapat. Kita kena jemput mereka ni. Samalah rezeki pun macam tu. Benda yang kita kejar tak akan dapat. Contohlah kalau kita nak tangkap ayam. Kita masuk reban ayam, lepas tu kita kejar ayam tu. Sampai ke sudah tak dapat tangkap. Walaupun masuk dalam reban. Tapi kalau kita bagi makan dulu. Kita bagi makan, kita perkruk-kruk, ayam tu datang pada kita. Bila dia datang dekat, and then kita boleh tangkap ayam tu. Begitulah rezeki pun begitu. Kita kena jemput dia. So kalau kita terlalu mengejar, terlalu obses sampai kita ada benda-benda lain yang amanah kita abaikan, itu pun kita kena semak balik, Rin. Sebab kita tak nak kita berjaya tapi ada hak-hak yang kita tak dapat tunaikan, which is hak-hak ni dia akan tuntut dengan kita bukan sekarang saja. Esok-esok selepas kita tak ada pun dia akan dituntut. So kita kena cari life balance. Macam contoh cikgu bagi contoh cikgu lah. Macam cikgu
3 hari je kelas cikgu. Kecuali malam ni kan. Malam ni cikgu akan cakap kat husband lah. Okay, dia dah tahu dah jadual cikgu. 3 hari tu cikgu mengajar. Tapi kalau ada kes-kes macam ni, cikgu akan bagi tahulah. Hari tu saya ada meeting dekat office and then tak boleh nak meet and then saya tukar. Dan kita kena justify. Sebab waktu tu dah masa dia. So kita dah add in dengan slot kerja. So benda-benda macam ni lah yang kita kena rearrange dengan baik lah. Dan macam kita ada team, pertama sekali kita kena selesaikan diri kita dulu. Selesai diri kita dulu. Lepas tu, bila kita nak buat proses duplicate, kat sini kita kena tengok lah. Ada team dia tak boleh kerja macam kita. Kita ni dah memang workaholic, gila kerja. Bukan cikgu cakap kat Rin, cikgu pun macam tu. Cikgu kadang-kadang gila kerja. Kalau apa masa-masa yang macam husband tak ada outstation, mula cikgu kadang-kadang kerja sampai pukul 2 pagi apa semua. Kita gila kerja, kita passion buat benda ni. Macam cikgu passion dengan cikgu closing.com ni. Kadang-kadang cikgu buat kerja pukul 12 malam. Tapi kita tak boleh paksa orang lain tim kita untuk bekerja sama dengan kita. Tak boleh. Tapi kalau dia orang willing lain. Benda ni kita kena take note jugalah bila kita ada tim ni. Contoh ada tim kan ramai. So kita cakap lah saya nak perlukan masa komitmen seminggu 2 jam je. Waktu lain tu you all boleh guna untuk family. So diorang akan faham lah benda-benda macam ni. So kita masukkan terus dalam schedule kita, work kita. Macam contohlah sekarang musim PDPR. Takkan kita nak buat guard meeting dengan tim kita pagi. Tahu dah pagi tu duduk kaluk dengan anak-anak. Benda ni common sense. So kita kena ambil kira lah benda ni. InsyaAllah bila kita cuba menunaikan amanah-amanah yang ada di pihak kita dan ada di bawah tanggungjawab kita, InsyaAllah rezeki tu akan datang. Rezeki tu akan membuka lah. Okey, boleh. Okey Rin, ada apa-apa soalan lagi? Faham lah, nampak lah kat sini. Actually memang saya ni jenis sebab saya actually dah full time buat Amway ni dah 4 tahun. Lepas saya lahirkan anak saya nombor 4, saya terus full time Amway. So dia punya husband saya pun baru saja berhenti kerja. Dia join saya sekali lah buat business Amway. So macam mana nak cakap bisnes apa yang saya run sekarang ni setiap hari umpama macam bisnes saya ni 24 jam tau. Saya rasa bila saya stop saya rasa rugi. Macam sebenarnya tak nak macam tu. Kadang-kadang saya buat je, saya malas nak layan kan. So tak apalah biarlah kan sebab bukan tak, rezeki tu memang ada, sentiasa memang ada. Saya tak ada macam saya tak risau pasal sales dah. Saya tak ada risau dah. Saya risau tim saya. Tu kadang-kadang bila saya stop sharing dalam satu hari tu, saya akan rasa risau pada tim je lah. Saya tak risaukan diri saya risaukan tim saya. So that's why saya ni macam terlalu agresif sangat tau. Sampai kadang-kadang saya pun ada masalah dengan husband juga kan. Macam kita orang dah sekali kan. Dah sekali buat bisnes. So kadang-kadang kita orang tak dapat nak bahagikan masa tu tau. Sebab tu Rin kena duduk dengan husband, susun jadual. Pukul berapa untuk kerja bisnes. Lepas tu tak ada. Cikgu memang macam tu. Cikgu dengan husband memang kita stick the plan. Siapa-siapa yang melanggar setakat ni memang kita tak boleh langgar sebab husband cikgu memang pantang lah bab masa ni. Masa dengan anak-anak, masa dengan family tak boleh. So benda ni kita kena ada sebab life balance ni adalah banyak benda yang support kita adalah family kita, terutamanya anak-anak isteri kita.
kan. So kat sinilah kita kena bina kasih sayang. Benda yang kita buat sekarang ni pun untuk family kita. So kalau kita buat sampai tak ada masa nak bercakap, sampai tak ada masa nak bincang, sampai tak ada masa nak high tea, so quality time tu tak ada. So kena ada quality time. So maksudnya duduk bincang balik. Macam cikgu memang cikgu tahu jadual dia, dia tahu cikgu punya jadual. So biasanya dia takkan, bila kita dah agree benda tu, dia akan okey lah. So dia tahu, oh malam ni saya ada kelas malam ni saya ada kelas, okey. So bila dia tahulah kalau kita ada kelas ni pukul 11 lebih baru kita akan habis, macam tu dia dah tahu dah. So kita dah bagi tahu maksimum 3 malam je seminggu yang cikgu mengajar. Maksimum lah tu. Okay, faham. So kita bagi tahu memang petang by default pukul 5 memang kita dah stop lah. Malam tu memang kalau boleh tak buka lah kerja. Tak buka lah. Cuma ada benda-benda sometimes kita buka. So benda-benda ni kita kena betulkan lah supaya semua orang happy lah. Dia betul duit ni keperluan. Duit ni tapi hubungan keagrapan dengan keluarga tu pun keperluan juga. Cikgu memang schedule cikgu sampai okey. Ziarah mak ayah bila? Dah masuk dah. Ni bukan sebab musim PKP je. Ziarah mertua bila? Kita dah masuk terus dalam kita punya kalendar blok. Mana yang kita dah blok kita tak boleh. Dah blok siap-siap. Contohnya sebulan sekali ziarah mertua. So kita dah set hari apa? Untuk bulan depan bila? Mak ayah cikgu bila? So kita dah set dah. Sebab kalau tak set, orang bisnes ni dia memang gila bisnes. Kalau tak set dia memang tak ada tu je lah dalam otak dia. So memang kita kena set terus. Block. Apa-apa event family kita terus block. Sebab kita kena ada work-life balance. Dan kita tak boleh forcing. Sebab benda ni fitrah. Fitrah. Benda ni fitrah. So bila kita lawan fitrah tu, itu kita rasa kita dah banyak kerja. Tapi kita nampak hasil tak nampak merangsangkan sangat. Sebab kita tak fokus pada benda yang betul lah. Kita tak fokus pada benda yang betul. Takkan kita dapat duit banyak sampai kita tak sempat nak jumpa anak kita. Ada orang dia selesa begitu, tapi kalau cikgu tak selesa begitu. So benda-benda ni lah antara bendanya. Time management lah kena susun atur. Okay, faham tu lah yang kadang-kadang saya sebab kita dah online ni kadang-kadang saya rasa bersalah kat dengan tim saya ganggu diorang kan. Macam tak adalah ganggu secara personal, maksudnya saya ganggu banyak sharing dekat group WhatsApp tu lah. Group WhatsApp ataupun Tele kan. Group WhatsApp atau Tele pun tak ada masalah. Just setkan waktu lah untuk sharing tu bila. Setkan waktu. Macam contoh kalau setiap hari Rin nak buat, cakaplah setiap hari tu berapa? 30 minit. Pukul berapa. So bila ada time tu mudah lah. Orang pun boleh mudah nak follow. So kalau macam cikgu pun sama, biasa pagi dengan tim, cikgu memang boleh dikatakan 24 jam juga ada dalam grup dengan tim. Tapi kita ada masa-masa kita yang just kita nak tengok je. Macam tu je. Dan biasanya kalau cikgu sharing ni apa-apa cikgu buat sekali seminggu je.
Kita tak nak berat sangat. Seminggu sekali je cikgu akan sharing. Kecuali ada benda urgent. Tu lain. Benda urgent kita akan reschedule. Tapi normal jadual adalah seminggu sekali. Okay, faham. Tu antara benda-bendanya lah. Sebab dia ialah live kita. Takkanlah kita nak sibuk 24 jam. Macam tu lah. Betul. Rasa macam stres lah kan. Kalau ikut nak kata masalah duit tu dah sekarang memang tak ada masalah duit lah pun. Cuma terlalu obses sangat. Tu je lah. Boleh insyaAllah. Cikgu rasa sikit je tu. Ring kena susun atur balik semula. And then backstep dulu sikit. Tengok balik apa. Dan make sure kan kita boleh alignkan dengan kita punya work-life balance lah. So bila kita dapat work-life balance ni, kita akan happy dengan benda yang kita buat. Dan kita pun ada masa dengan keluarga kita. Semua orang nak ada masa dengan keluarga. Percayalah. Sebab buat kerja kuat-kuat pun Ashraf kan untuk keluarga kan. Betul tak? Ni orang lelaki lagi dah. Untuk keluarga. Kita pun kerja kuat-kuat ni untuk keluarga. So bila untuk keluarga, takkanlah sampai tak ada masa dengan keluarga. So kena atur. Okay. Ada lagi apa-apa soalan? Both lah kalau ada. Ni bukan coaching ni just sharing je sebenarnya sesi ni. Itu je. Tengok pada keperluan audien lah. Dan apa ni lagi satu, saya ni apa yang saya ni jenis macam nak cakap saya memang actually tak ada pun tokoh sebagai seorang pemimpin. Maksudnya saya pun tak percaya saya boleh sampai tahap macam ni, boleh apa, lahirkan leader semua kan. Lepas tu sekarang ni saya rasa macam saya ada macam stuck sebab ilmu saya tak di tahap yang tinggi. Maksudnya ilmu copywriting saya tak berapa sangat, and then closing semua tu saya kemungkinan sebab tu juga lah tim saya tak boleh nak gerak. Tu saya rasa lah macam saya cuma banyak ajar tim saya tu apa yang saya tahu dan apa yang saya dan saya juga ada kongsikan ilmu yang mana yang saya ada belajar lah. Nak kata belajar secara full tu tak, maksudnya nak cakap belajar secara serius tu tak lah. Saya banyak tengok kat YouTube, Google semua kan. So apa yang saya tengok dan saya sampaikan kat tim lah. Saya rasa macam ada yang benda yang tak cukup lah. Dia macam ni. Rin perlu ada orang yang boleh Rin rujuk lah. Sebab bila kita belajar Google ni bukan tak bagus. Ada banyak benda bagus kat Google. Tapi dia tak sama dengan kita tanya orang yang dah buat. Macam contoh copywriting apa semua ni, Rin boleh belajar basic. Tapi untuk kuasai copywriting ni tak semua orang boleh kuasai. Biasanya kalau orang tu boleh kuasai bidang sale, dia tak akan kuasai copywriting. Yes. Biasanya orang yang kuasai copywriting, dia tak boleh jadi orang sale. Cuma kita kena tahu both. Macam cikgu pun ilmu copywriting, cikgu tak power copywriting ni. Tapi cikgu tahu kalau nak tulis copywriting tu apa formula dia. So bila kita tahu, and then kita boleh ajar tim, okay, kalau nak tulis copywriting kena pakai 4 formula ni, kena masuk dalam ni. Tapi kita bukan power, tapi kita tahu formula dia. Mungkin ada tim kita yang terror ayat-ayat dia. Tapi sebab kita as a leader ni kita kena tahu. Kenapa kita kena tahu? Sebab bila tim kita buat salah ataupun tak jumpa cari jalan, kita tengok, oh patutlah tak okey copywriting ni. CTA tak ada, solution kat sini tak jelas. So kita bagi tahulah. Nanti dia betulkanlah benda tu. Faham tak? Bila kita tahu, dia macam kita masak juga .
Ni kurang tak letak asam Jawa ni. Cuba letak asam Jawa sikit. Something yang macam tu. So kita sebagai leader ni tak perlu kita nak kuasai semua benda. Kita kuasai yang kita boleh kuasai, yang tak boleh kuasai tu kita kena tahu. Kena tahu. So macam mana kita nak tahu? Itu memang kena upgrade lah. Kena belajar. Kena belajar. Sebab apa? Sebab bila ada orang bawah kita, dia akan tanya, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Sebab orang bawah kita, dia anggap semua kita tahu. Macam anak kita lah. Mama buat ni, walaupun kita ni tak pernah baking, tapi sebab dia duk tengok, mama dia punya expectation, mama mesti tahu nak buat kek ni. Padahal mama dia, oven pun tak pernah buka. Faham tak? Benda macam ni. Tapi kita dekat anak kita, kita kena jadi hero mereka. Sama lah. Suami pun macam tu lah. Jadi bila kita contact dalam bisnes ni, bila kita leader, so kita kena ambil tahu dan kita kena belajar. At least kita tahu basic. Bila kita tahu basic, kita bagi tahulah. Macam cikgu selalu cakap dengan tim, cikgu ni tak power copywriting, tapi formula cikgu tahulah macam mana nak buat. Something benda-benda yang macam tu. Sebab dia orang expect kita tahu semua. Dia orang expect kita tahu semua. Macam itulah. So bagi cikgu jawapannya adalah kena keep in update lah. Maksudnya kena update, belajar, dan kena ada circle lah. Circle yang akan membantu. Kata guru cikgu, 4 perkara untuk kita sukses. Yang pertama, kita ada guru. Yang kedua, kita ada rakan. 4 orang rakan baik yang support kita. Bukan rakan time susah dicari, time senang lari. Ataupun time susah lari, time senang datang. Tu pun bukan juga. Kita nak both situation, macam mana keadaan kita, dia ada. Yang ketiga adalah ilmu yang relevan. Yang keempat adalah gabung ketiga-tiga yang 1, 2, 3 tadi. Jadi bila kita ada 4 benda ni, insyaAllah kita akan lepas banyak-banyak level lain. Tapi kalau kita tak ada salah satu, maksudnya tak complete tu, kita kena carilah untuk complete kan. Okay, itu antara formula yang guru bagilah. So macam cikgu sendiri pun kita ada guru-guru yang bersanad kita ada. So guru-guru bersanad ni lain. Something benda-benda macam tu. So macam cikgu pun, cikgu ada guru. Apa sahaja yang cikgu buat, cikgu akan update guru cikgu. Then bila update ni guru, walaupun dia tak jumpa kita, bila kita update dia dah tahu dah benda tu okey, tak okey. Dia akan bagi nasihat dia. Apa yang dia nasihat. Kadang-kadang kita cakap, macam mana dia tahu? Tak, memang guru ni dia ada satu sense yang Allah bagi. So insyaAllah dia akan, jarang ada guru yang dia nak merosakkan anak-anak murid dia. Biasanya dia nak anak murid dia lebih baik. So apa yang dia cakap tu kadang-kadang walaupun benda tu tak best didengar, tapi benda tu adalah benda yang akan membantu. Macam itulah. Okay InsyaAllah. Alright. So cikgu harap all the best to Ashraf juga. Dan juga all the best to Rin. InsyaAllah. Kita kena ambil apa sahaja yang berlaku pada kita, baik atau buruk, itu adalah Allah yang izin pada kita. Bila Allah izin ni, sebenarnya semua benda baik. Tapi sebab kita tak nampak lagi yang baik dia. Kita duk nampak yang tak okey. Dan mungkin kita belum rasa lagi. Sebab apa sahaja sebenarnya, apa sahaja yang Allah bagi pada kita, yang izin pada kita adalah benda tu baik pada kita. Tapi benda tu kita tak nampak sekarang ni. Mungkin kita 2-3 tahun akan datang baru kita nampak, oh aku faham kenapa dulu jadi macam ni. Sebab kita ni ada banyak batasan-batasan yang kita tak boleh faham. So
kat sini adalah sentiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita appreciate orang sekeliling kita dan kita jaga terutamanya amanah kita. Amanah kita pastikan kita tunaikan dengan yang terbaik. Jaga amanah. Apa saja kita buat, kita jaga amanah bawah kita. Kalau kita suami, first mak ayah, ibu bapa, and then second isteri, anak-anak, keluarga. Tapi kalau kita isteri, first suami. First suami, second ibu keluarga mertua, ibu bapa mertua, third baru ibu bapa kita, fourth baru keluarga kita. Dia susunan dia lain sikit orang perempuan. Okay. So insyaAllah kalau ada apa-apa je nak tanya je dekat grup alumni pun boleh. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab sebaik mungkin. Kalau rasa segan, boleh je email. Kalau customer ni dia dah ada yang cikgu punya email, cikguclosing@gmail.com tu, just email kat situ. Nanti insyaAllah cikgu akan reply juga. Tak ada masalah. Just cikgu ni cuba untuk bagi apa yang cikgu ada. Cuma dengan syaratnya alumni pun kena bagi feedback lah. Barulah cikgu tahu apa nak bagi. Kalau tak, cikgu tak tahulah. Sebab cikgu bukan semua benda radar cikgu tahu. Kecuali lah kita selalu jumpa tu lain lah. Kita boleh tahu apa kan. Apa isu, apa semua. So tak bolehlah beranggapan yang macam kita nak kena trigger setiap orang. Tak. So audien yang kena trigger kita, and then insyaAllah kita cuba untuk bantu apa yang kita tahulah. Wallahu alam ya selebihnya tu. Alright. InsyaAllah cikgu doakan both semoga dapat work-life balance, berjaya dunia dan akhirat. Okay. Dan insyaAllah penyumbang zakat yang terbesar lah untuk ummah lah. Okay. Untuk agama kita insyaAllah. Right. So terima kasih banyak untuk sesi ni. Dan first sorry sebab kena ajak sesi ni disebabkan hal-hal cikgu yang tak boleh nak elak. Okay, so itu je lah. Cikgu mohon ampun dan maaf daripada cikgu dan tim. Kalau ada apa dah silap, dan kalau you all ada benda-benda nak refer, boleh refer direct dengan cikgu punya tim, ataupun boleh hantar email, ataupun boleh tanya dekat cikgu punya group support. InsyaAllah cikgu dengan tim akan jawablah apa kemusykilan dan sebagainya insyaAllah. Right, all the best untuk both lah. Okay, itu je lah untuk malam ni. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Terima kasih. Sama.